السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Yang mulia Tuan Imam Masjid, saya tak ingat nama, Al-Merah, Imam Masjid Al-Merah, Alur Merah, Masya Allah. Dia banyak kawasan alur-alur, Al-Merah. Nah, dan kepada semua ahli jawatan kuasa masjid di sini dan juga kepada semua imam-imam yang hadir dan para ustaz-ustaz, guru-guru dan yang bertanggungjawab dan semua hadirin hadirat yang hadir pada majlis yang seperti ini pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kurnianya, rahmatnya dan juga memberi afiatnya kepada semua, khususnya kita yang hadir pada malam ini. Jadi alhamdulillah, semenjak daripada berlakunya COVID dulu, salah kata inilah kali yang pertama kita keluar dari kampung ke Malaysia khususnya. Tapi yang sebenarnya dijemput hanya kemarin lagi, tapi tak diizin Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya bagi keluarga kita dan ahli jawatan kuasa masjid di Kuala Nerang sebenarnya semalam dan juga pada pagi hari ini, tapi tak diizin Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa sebab lah. Dan juga hari ini pun kalau kita dikira tak disengkau-sengkau dapat hadir, tapi dengan kehendak Allah, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa barang yang telah kehendaki menentu oleh Allah, maka ia melakukan, berlakulah. Sekalipun kita tak mahu. Wa ma lam yasha, dan apa-apa barang yang tak dikehendaki Allah akan berlaku, maka ia tidak melakukan, lam yakun,
tak berlaku. Sekalipun kita mahu setinggi-tinggi kehendak sekalipun. Oleh itu menjadi kewajipan di atas kita redha dengan qada Allah. Kata kita orang Melayu, rela. Kan cakap Kedah apa rela tak? Rela? Nah, redha daripada kalimah Arab jadikan Melayu rela. Nah, aku tidak suka, aku tidak rela. Dengan Allah mesti atas kita redakan apa yang ia kehendak, sekalipun tak membetuli dengan kehendak kita. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Dan tidak kamu kehendak sesuatu melainkan bawa kehendak oleh Allah. Artinya kehendak kita, mahu kita bila membetuli dengan kehendak Allah, zahir dan nyatalah. Kita syukur alhamdulillah. Dan juga sebaliknya, apa yang kita kehendak tapi tak membetuli kehendak Allah, tak berlaku. Wajib atas kita redha dengan qadanya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu Allah menceritakan jawapan para malaikat ya sebagai ibadur rahman bila Allah membentangkan sesuatu supaya malaikat menjawab, maka malaikat tak mampu menjawab, tapi secara beradabnya malaikat menjawab, Subhanaka, Maha suci Engkau wahai Tuhan. La ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa kecuali hanya ma'allamtana, kecuali hanya barang yang telah Engkau beritahukan kami, sekadar itu sahaja. Innaka, sesungguh Engkau wahai Tuhan, anta, taukid, sesungguhnya Engkau wahai Tuhan, anta, Engkaulah al-alim, ya amat mengetahui, lagi al-hakim, ya amat bijak pandai. Setengah tafsir al-hikmah wad'u syai' fi mahallih, hantarkan sesuatu ataupun letakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi apabila sesuatu dihantar kepada tempat, bila sesuatu diletak kena pada tempat, sini panggil letak tak? Nah, letak juga? Letak cawan situ, panggil juga? Takut tak sama bahasa. Apabila sesuatu dihantar, diletak kena pada tempat, siapa yang nak kritiknya? Tidak layak sama sekali nak kritik. Kerana kena pada tempat. Tak boleh nak kritikkan lagi. Kalau dikritikkan juga, dari segi kita, isa'atul adab. Paling tidak, panggil kurang beradab. Kalau sana panggil kurang ajar. Orang Jawa panggil kurang ajar. Sini kena tak? Kurang ajar. Jadi kelimah kurang ajar ni Allah. Itu. Jadi apa suatu masalah kalau letak tak kena. Misalnya kita ambil cawan teh, cawan kopi, dihantar di atas kitab. Ini kitab ilmu syarah ataupun Al-Quran mushaf. Kita ambil ke bekas sahih ini, kita letak di atas kitab. Ini kena pada tempat dah ni? Tak kena. Maka ini mesti kita kritik. Siapa yang letak di atas ini? Jangan. Perlu kita layan. Tapi kalau letak yang kena pada tempat, tak boleh nak kritik lagi. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, tak boleh ditanya daripada barang yang telah laku oleh Allah Ta'ala. Yang ini tak boleh tanya secara kritik. Itulah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang berlaku semuanya dengan kehendak Allah. Allah tidak berlaku melainkan dengan bijak pandai Dia dan dengan ilmu pengetahuan Dia. Dengan itu wajib jalah atas kita redha dengan qada. Kembali kepada rukun iman kita yang ke-6, wa tu'mina, dia panggil atas pada an tu'mina di awal kalau mengaji kaedah. Bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita percaya dan kita beriman dengan qada
dan qadarnya. Dengan makna semua perkara tak akan berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Sama ada perkara yang berlaku itu pahitnya ataupun manisnya. Maksud pahit tak membetuli dengan kehendak. Kita kehendak suatu tapi berlaku tak membetuli kehendak kita. Pahitnya sekalipun. Dan manisnya iaitu kita kehendak sesuatu perkara berlaku tu bagaimana kehendak kita, itu manisnya. Demikianlah itu sudah menjadikan terhimpun di dalam rukun iman yang kita selalu membilang. Rukun iman itu adalah 6 perkara. Nah, di antaranya beriman dengan qada dan qadar. Alhamdulillah, syukur kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini dapat kita berkumpul, dapat kita duduk di majlis yang bersama-sama. Semoga-moga dengan majlis ini dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah menjagakan dan beri sihat wal afiah di dalam kesempurnaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat kepada ayat yang dibaca tadi, Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah itu ialah kekasih ataupun yang memerintah ataupun yang menolong akan segala orang yang beriman. Sebab itu kita orang mukmin secara umumnya semua panggil wali Allah. Dengan secara wilayah ammah. Wilayah secara umum kita semua orang mukmin panggil awliyaillah. Adapun yang kita itlak kata wali itu jadi wali, itu wilayah khassah, tidak nafikan. Di ayat itu menggambarkan semua kita orang mukmin sama adanya dipenuhi dengan amal yang soleh ataupun berkurangan. Bila orang mukmin semua tu orang panggil awliyaillah. Kerana Allah berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah itu ialah wali, kekasih bagi segala orang yang beriman. Manakala itu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka itu orang mukmin daripada segala kegelapan, mengeluar kepada cahaya. Tengok kita ni perlu kepada cahaya. Tengok dalam masjid ni macam mana, pak cahaya sebegitu cerah dan terang sekali, dan kita perlu kepada cahaya. Apa kata kalau kegelapan berlaku? Tak terasa kita tu susah. Nah, bila berlaku kegelapan, mati elektrik, habis susah. Maka begitulah Allah menyatakan, begitulah Allah menyatakan ia mengeluarkan kita orang mukmin daripada zulumat. Bukan main dia guna zulumat, segala kegelapan. Kegelapan kufur terutama sekali, yakni kufur lawanan iman. Allah mengeluarkan orang mukmin daripada segala kegelapan, mengeluar kepada nur, kepada cahaya. Maka cahaya itu cahaya iman, cahaya amal saleh, cahaya zikir itu, zikir ini, bagai-bagai cahaya. Mengeluar daripada segala kegelapan kepada cahaya. Wallazina kafaru, dan orang-orang yang telah kufur, mereka yang tak percaya itu, awliya'uhumut taghut. Segala wali mereka itu ialah taghut, yakni syaitan. Jadi di sini kita boleh reti bahawa kalimah wali kan dengan kata jamak awliya diguna dua-dua pihak. Awliyaullah pun digunakan, awliya'ut taghut pun digunakan. Sebab tu kita jangan-jangan mengaku wali-wali. Kerana wali apa? Waliullah, ia juga. Waliyus syaitan pun, ia juga. Jadi kalimah wali itu diguna. Sebab Allah Ta'ala guna wallazina kafaru,
dan orang-orang yang kufur itu awliya'uhum, bermula wali-wali mereka itu siapa? Ialah at-taghut. Jadi Allah Ta'ala guna wali juga. Sebab itulah yang apabila kita itlaq wali, maksudnya waliyullah. Al-lafzu iza utliqa insarafa ilal kamil. Bila terpanggil seorang tu wali Allah, seorang tu wali Allah, ataupun seorang tu jadi wali, muradnya wali Allah. Sebab apabila itlaq kembali pada kamil. Jadi kalau semata-mata berkata wali, juga Allah gunakan wali bagi orang kufur itu ialah taghut. Kemudian bila kawan tu taghut, mereka itu macam mana? Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Jadi terakas, jadi balik. Mengeluar mereka itu taghut akan orang yang kufur itu mengeluar daripada nur, daripada cahaya kepada zulumat. Na'udzubillahi min zalik. Kan berapa banyak orang beriman tiba-tiba jadi murtad. Na'udzubillahi min zalik. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu segala ashabun nar. Tuhan guna ashab. Punya neraka. Jadi orang panggil kita guna kelimos. Sahabat di mana kawan rapat tak bercerai tanggal lah dia panggil, tak terasing. Maka Tuhan guna ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah yang kekal, mereka itu di dalamnya selama-lama, tidak ada hari lagi untuk diampunkan. Ini sebagai janji dari Allah pada ayat yang lain. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika Allah Ta'ala kata sesungguhnya orang-orang yang telah kufur dan mati mereka itu padahal mereka itu mati atas kufur, maka Allah Ta'ala kata ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha, kekal mereka itu di dalamnya selama-lama, la yukhaffafu anhumul azabu, taklah dimeringankan lagi. Ini Allah Ta'ala janji. Dengan sebab janji daripada situlah, la yukhaffafu anhumul azabu, tak dimeringankan lagi akan azab, hanya sehari bertambah, setiap masa bertambah berat. La yukhaffafu anhumul azab, wala hum yunzarun, dan tak ditangguh-tangguhkan lagi, tak dinanti-nantikan lagi sampai masa diazab. Itulah dengan sebab ayat-ayat yang sedemikian, maka ulama rahimahumullahu ta'ala, ulama usuluddin mengatakan orang yang mati di atas kufur itu ngikutnya sam'an pada syarak, dia wajib dibalaskan dengan azab. Adapun pada akal, jaizun, harus saja. Kerana semua makhluk dia. Kita manusia makhluk dia. Syurga dan neraka makhluk dia. Ikut dia sajalah. Itu semata-mata fikir akal. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikut dia saja. Dan dia Rabbul Alamin. Tuhan yang punya sekalian alam. Ikut dia lah yang nak ambil yang ni bubuh syurga. Nak ambil yang tu bubuh neraka. Hak neraka ke dia nak bubuh syurga. Hak ta'at ke dia nak bubuh neraka. Itu pada segi akal, jaizun pada akal. Kerana tilik kepada semua tu makhluk dan kejadian dia. Ikut dia sahajalah, tak ada siapa nak halang dia. Itu sekadar tu. Tapi bila tilik kepada janji daripada dia, dalil sam'i, tubik hukumnya, wajib orang yang mati atas kufur, sama ada kufur dari asal hingga ke akhir, ataupun dulunya orang mukmin akhir jadi murtad, mati atas kufur, na'udzubillah min zalik, mengikut janji dari Allah, ialah wajib neraka. Ada pun orang mukmin dua. Orang mukmin berserta dengan amal soleh, kalau mati atas itu, wajib syurga. Juga harus pada akal. Wajib syurga dengan dalil sam'i dan jaizun fil aqli. Ada pun mukmin yang asi,
orang mukmin asas dia tu iman tapi derhaka dari segi kerjaan. Maka tu dia panggil jaizun fil aqli juga wa syar'i, ataupun dia panggil ya harus pada akal, harus juga pada janji dari Allah. Karena Allah Taala kata wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dia ampun bagi mereka yang dia kehendaki tapi dosa lain daripada kufur. Itulah jadi akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Apabila kita dengar merupakan akidah jadi dah penyimpul kita lagu tu, manusia tak sunyilah pada asalnya imma ada kala mati atas iman, kan? Ada kala mati atas kufur. Maka yang mati atas iman tu terbahagi kepada dua pula. Ada kala mati di atas iman serta dosa. Ada kala mati di atas iman serta baik amalan. Maka yang mati di atas iman serta dosa pula, ada kala diampun oleh Allah. Ada kala pula tak diampun oleh Allah. Sekalipun tak diampun oleh Allah, bila mati atas iman, mengikut janji daripada Allah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin ila akhiril ayah atau ayat-ayat yang lain lagi. Itu akidah kita. Jadi apabila sudah jadi akidah kita begitu, mana-mana kita mengaji ayat Quran lain, ayat-ayat dan juga hadis-hadis memberi gambaran bahawa ini neraka, ini tak bau syurga, orang yang amal begini mati tak bau syurga. Itu semua tu ditanggung di atas apa dia? Atas muakkad, tarhib, nak menakuti dan nak menggerunkan, ataupun mesti jangan kita berpegang dengan zahirnya. Ingat tak dah? Bila orang mati di atas iman, sekalipun dosa besar, dia panggil ada dia janji daripada Allah tu hak syurga. Adapun bila orang mati atas kufur, janji dari Allah tidak ada lagi, dia ampun sama sekali. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Adapun dosa lain pada tu, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Allah ampun akan dosa selain daripada syirik kufur bagi mereka ia kehendaki. Di situlah tempat ambil kata bagi mereka yang ia kehendaki. Kehendaki apa? Kalau kehendaki ampun walaupun mati atas dosa, seperti tidak ada dosa. Kalau sekiranya dia tidak ampun, maka dia dia menyuci sekadar dosa. Dia panggil azab, tapi sebenarnya menyuci. Azab orang mukmin ni sebenar menyuci. Faham tak? Azab orang mukmin sebenar menyuci. Ibarat bandingan macam kita bukan azab, kita menderakan anak kita. Bila kita larang, dia tidak dengar, kita tidak patuh apabila kita suruh, kita marah tak anak? Kita marah. Tapi bukan marah arti menyiksa dia. Bukan arti kita mengazab ke dia. Kenapa yang marah secara ingkar, secara menyuci. Sebab tu bila kita marah dia, walaupun kita pukul dia, ketika kita pukul, kita lafaz macam mana? Kalau orang petani lah, tiap sekali pukul, ni ubat. Dia kata macam tu orang petani. Bila pukul anak, ni ubat ni. Tak dengar orang rakyat ni, tak herau, ni ubat. Jadi puak tu ubat. Bukan ubat suap minum lama, tak ubat dengan penyemuk. Ni ubat. Di sini macam ada macam tu. Kemungkinan tak ada, tak guna ubat. Tak guna ubat, dia guna macam mana sini? Nak tahu bahasa sini. Macam mana? Orang petani macam tu dia guna. Sekali dia pukul, ini ubat. Tak dengar sangat rakyat, ni ubat ni. Lepas tu bila tak mau dah minta maaf lah. Tak ada apa, selalulah. Ambil mandi, beri makan, beri duit pula. Sini guna macam mana? Nak tahu macam sini. Tak ada dia guna macam tu dah. Tak ada. Ni ubat. Jadi nak ajak kata ni boleh ambil satu perbandingan lah. Orang petani dia guna bila dia pukul anak, dia kata ni buat ubat. Tak erti sangat ni buat ubat. Kita faham kata ubat ni makan minum je ada. Penyemuk ni pun ubat juga. Sahabat dia taubat daripada situ, kasih mesra. Kadang-kadang lebih pada hak berjuruh di awal lagi. Mari kasih kita terlebih pada hak nu lagi. Hak nu dia baik dari awal lagi. Baik daripada awal. Yang ni ke Allah buahnya, ganahnya.
Tapi bila kita kasih lebih pada. Demikianlah sebab itu bila kita mengaji bab neraka, untuk orang mukmin yang asi itu tempat lain pada tempat azab orang kufur. Sebab itu dia waris pada hadis apabila sampai masa orang mukmin itu suci habis keluar daripada neraka untuk masuk ke syurga, maka neraka itu kharab. Itulah menunjukkan bahawa nak masuk syurga dia tak boleh masuk dengan keadaan kotor. Dengan keadaan kotor dengan dosa. Nak masuk dia kena dengan suci. Tapi dia berhak masuk syurga sebab dia ada iman. Sebab dia mati atas iman. Dia wajib syurga dengan janji daripada Allah. Tapi nak selalu, itu tak boleh kerana dia ada kotor. Dia ada cemar. Cemar panggil tak sini? Panggil tak? Panggil tak? Cemar kotor. Maka lalu tu dia menyucikan dulu. Tapi cara menyuci, bagaimana menyuci tu? Menyuci dengan dia azab dulu. Seperti kita tengok orang menepor besi. Orang menepor besi, bukan? Panggil menepor tak? Orang menepor besi, bila dia nak buat parang ke sini, panggil nak buat pisau ke. Tapi kalau besi tu yang ada karat, buat selalu ke pisau besi? Tak, kena bakar dulu kan? Bakar dulu di tempat dia tu. Apabila itu dia pukul pula tu. Sudah bakar dah, dia pukul pula. Supaya keluarkan ran. Ya Allah Ta'ala kata, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya ada ran, ada karat. Kata ni panggil ada karat. Sini panggil karat. Jadi apabila nak menyucikan besi untuk kita nak buat jadi parang, kapak dan sebagainya, maka bakar dulu. Bakar tu bukan nak menyelesaikan besi, nak menghilangkan karat. Setelah ia merah, pukul pula. Kan dengan semata bakar tak keluar. Pukul pula. Nah, setelah tu tengok lagi. Tengok. Ada lagi karat. Bakar pula. Apabila pukul sudah tengok suci. Bila suci barulah dia buat dia. Betul jadi parah. Suci. Demikianlah orang mukmin mati di atas dosa sekira Allah tidak ampun. Itulah. Itulah bab tutubi akidah Ahlussunnah kita. Orang yang mati secara hakikatnya dua saja. Imma mati di atas iman, wajib syurga. Imma mati di atas kufur, itu mustahil pada syaraknya syurga. Hanya wajib neraka. Itu janji dari Allah. Kemudian yang mukmin tadi ada yang amal soleh, itu dengan selalu. Nah, ada pun orang mati di atas dosa, maka itulah terserah kepada masyiatillah. Dia panggil tahta masyiatillah. Pula kepada makna ayat wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Syaa yasha'u syai'an wa masyiatan. Sebab tu ulama kata tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Jika dia kehendak ampun, maka boleh masuk syurga dengan tidak melalui seksa. Kalau Allah tidak ampun, seksa. Tapi panggil seksa sebenarnya menyuci. Tapi menyuci secara tu. Itu menjadi akidah kita. Apabila kita faham akidah Ahlussunnahnya begitu, bila kita dengar ayat, kita dengar hadis menyatakan ayat tu beratnya kesalahan ni, siapanya kata tak dapat menciumkan syurga. Sedangkan syurga itu kuatnya, harumnya daripada serbak dia tu sebulan perjalanan sudah berbau. Tapi bagi orang ni tak dapat mencium syurga. Balarah daripada kata tak boleh masuk. Bunyi sekaligus, dia orang apa? Sedangkan dia orang mukmin, mati atas iman. Macam mana itu? Ini tangguh di atas balarah, orang panggil. Itulah di antara akidah sebagai menjadi asas kita. Lepas pada tu, apabila kita faham akidah Ahlussunnah, lalu timbul soalan, timbul masalah, kita mesti ada jawab untuk masukkan dengan akidah kita tadi. Itu sebagai akidah, sebagai muqaddimah laluan. Selepas pada tu, hak yang pentingnya kita nak pergi kepada beberapa soal-soalan. Maka bolehlah Tuan Imam dia bacakan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama, adakah memadai bagi seorang mukallaf hanya menghafaz sifat-sifat wudhu tanpa memahaminya secara mendalam? Kita faham malah tu dari segi lafaz dan pertanyaan tu. Nah, dalam soalan berbunyi sani,
Cuba ulang sekali lagi. Apakah memadai bagi seorang mukallaf menghafaz sifat-sifat 20 tanpa memahaminya secara mendalam? Baik. Adakah memadai seorang mukallaf? Bila sebut mukallaf, arti seorang yang telah dituntut oleh syarak dengan bahawa kita mempunyai akal, lagi pula sampai umur. Nah, jadi kata aqil dan baligh sampai umur. Maka panggillah mukallaf. Apabila apa mukallaf? Mana yang ditaklifkan. Apa yang ditaklifkan? Tubik dua tafsiran. Satu tafsir taklif dengan mana ilzam ma fihi kulfatun. Ilzam makna memaksakan barang yang ada padanya keberatan. Setengah tafsir taklif dengan mana talabu ma fihi kulfatun. Ada berbeza dua takrif itu. Nah, maka perkata taklif ambil daripada firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu selalu kita jadikan wiridiyah. Banyak ingatlah tu. La yukallifullahu nafsan. Orang mengaji kaedah kallafa yukallifu taklifan. Kalau orang mengaji ilmu sarah, tahulah tu kelimah tu. Nah, kallafa yukallifu taklifan. Terpanggil taklif. Manakala istifa'ah mukallif Allah Ta'ala. Kita hamba ni mukallaf. Yang mengaji kata isim maf'ul. Apa makna? Atas makna yang pertama, apa makna taklif? Taklif satu bertafsir ilzamu ma fihi kulfatun. Memaksa ataupun paksakan barang yang ada padanya keberatan. Seperti paksa sembahyang. Paksa suruh kenal dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Orang mengaji kelima, i'lam fi'amar. Talabum minal a'la ilal adna. Maka tuntut daripada Allah. Paksa daripada Allah. Fa'lam. Allah paksakan kenal olehmu. Fa'lam ay i'rif. Mengaji lughah pula. Alima ya'lamu. Dengan mana arafa ya'rifu. Ada panggil makrifat. Dia panggil tu. Melayu kita kenal. Kenal bahasa surat. Tapi kalau bahasa Kedah ni. Kenai. Bahasa Kedah jadi kenai. Juga tu. Bahasa petani, kena. Lam tak ada mula. Kena. Kena tak? Tak kena. Sini kata, kenai tak? Kenai tak? Bahasa surat, kenal. Nah, kita dapat berkenal-kenalan. Itu tahu kata akhirnya lam. Nah, baik. Kata kita perhati lughah Kedah ni kalau akhir dengan lam, banyakkan nak jadi ke? Main jadi kita. Tak ada pasal ya. Tak ada fasal lah. Tak ada itu. Baik. Jadi maknanya Allah paksakan kita suruh kenal dia. Fa'lam. Maka ketahui olehmu. Maka kenal olehmu. Annahu. Sesungguhnya. La ilaha illallah. Tu orang panggil apa tu? Itu perintah daripada Allah. Maka orang panggil taklif tu. Maka kita ni kena taklif panggil mukallaf. Maka Allah tidak taklif malaikat nafsan. Allah tidak paksakan akan seseorang pun tidak. Illa wus'aha. Malaikat kadar kuasanya. Maka nak kuasa, iaitulah syaratnya ada akal. Nah, sebab kita boleh duduk kenal, duduk reti, tak apa, dengan ada akal. Bila tak ada akal, orang panggil tak kenal, tak mengerti. Maka Allah tidak tutup di atas yang itu. Maka bila kita orang ada akal, masuk dalam orang yang kena paksa oleh Allah. Maka kita panggil mukallaf. Itu pun syarat lagi kena sampai umur. Nah, tak sampai umur, tak tutup lagi. Itu panggil mukallaf. Baik, apabila begitu, adakah memadai? Ini atas makna kata paksa. Atas makna kata tutup, itu lebih luas lagi pada paksa. Ala kulli hal, kita dikena tuntut oleh Allah. Kita dikena paksa oleh Allah. Nah, apa? Supaya kita kenal dia. Lepas tu, soal, adakah memadai bagi kita orang mukallaf, apa dia? Sekadar
menghafazkan sifat 20. Maka perkataan hafal bahasa Arab. Tapi jadi ke Melayu hafal. Nah, jadi hafal. Hafalan. Sudah bertukar daripada huruf Arab. Za, hafal, jadi hafal. Sekadar hafal. Hafal ni untuk ingat kan? Apa kita dah hafal matan-matan kita, hafal Quran ke apa tu, untuk ingat. Hingga siapa ingat kita terlancar. Sifat 20 bila wujud kidam baqa dengan siapa kepada qauluhu mutakalliman. Ke sifat 20. Ingat lancar. Seperti bilang nama-nama Nabi 25. Al-Asma'ul Husna 99 kita lancar. Itu panggil hafal. Tetapi dengan tiada mengerti. Tapi ada hujung lagi sana. Dengan tiada mengerti secara mendalami. Situ tu dah. Kita berhenti ni dulu. Hafal tapi dengan secara tiada mengerti kat tu dulu. Tu apa-apa pun tak mada dengan tak erti. Tapi murak dengan erti di situ dia panggil sekurang-kurangnya ijmal. Tak ada satu orang pun yang mukallaf, orang yang ada akal sempurna terutamanya, dan pulaknya bila sampai umur, tak ada orang tak erti secara ijmal. Hak tepat tanyanya bukan sekat tu saja. Dan tidak mengerti secara mendalami. Hak tu bukan mesti atas semua orang lah secara mendalami tu. Sebab tu orang panggil apa? Nak panggil orang tu lepas daripada taklif, dia kena makrifat. Dia kena kenal. Maka nak panggil makrifat, dia ada 3 kaitan. Satu, nak panggil makrifat tu kena jazam. Apa jazam? Putus. Tidak dengan syak, ragu-ragu. Tidak dengan zan, kuat sengkok. Tidak dengan cara waham. Dia panggil jazam. Putus, kata putus. Soalnya, masalah kalau orang tanya kita, Allah ataupun Tuhan, adakah tiada? Kita jawab, ada. Dengan putus. Dia panggil jazam. Hak-hak rupa tak putus macam mana? Tuhan ada ke tak ada? Tu apa tu? Cuba jawab. Panggil apa? Tu. Tuhan ada ke tak ada? Panggil syak. Idraku tarafaini al-sawa. Boleh jadi iya kalau ada pun boleh jadi, kalau tak ada pun boleh jadi. Itu syak namanya. Itu bukan jazam. Itu masalah tanya Tuhan. Ini pula. Yang kita ni akan mati kan? Ya. Okey, sini kata. Mati kita akan mati kan? Ya, akan mati. Selepas mati kita akan hidup balik. Ya ke? Itu apa tu panggil tu? Itu panggil syak. Itu panggil tak sah. Kalau ada iman pun dia panggil tanggal gugur iman. Sebab dia kena yakin. Dia kena makrifat. Ke mana? Sebab hak mati tak ada siapa bangun pun. Tak ada siapa hidup pun. Itu tak boleh. Itu nak contoh kata tidak jazam. Jazam. Kita ni mati. Ya. Lepas mati akan hidup balik. Ya. Itu mutuh kita. Itu panggil jazam. Kemudian kait yang kedua. Jazam yang membetuli bagi wakil. Kalau semata jazam, orang yang sembah lain pada Allah pun dia jazam juga. Tapi tidak membetuli wakil. Seperti musyrikin di zaman dulu, dia berpegang kata, malaikat banatullah. Inathan. Anak betina Allah. Sebagaimana Tuhan cerita, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Mereka itu menjadikan, yakni ja'ala mana i'taqada. Mereka itu i'tiqadkan, mereka berpegang turun-menurun. Malaikat-malaikat yang sebenarnya ibadur rahman. Mereka berpegang kata inatan, anak-anak betina Allah. Tengok mereka jazam, putus mereka pegang begitu. Tapi membetuli wakil dah? Yang ini membetuli tak dengan diri perkara yang sebenar? Tak. Kerana Allah lam yalid wa lam yulad. Dan kita wirid setengah-setengah ada lepas solat ada kata alhamdulillah, alhamdulillah apa dia? Alhamdulillahillazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbiru takbira. Ayat di akhir surah Isra kan. Setengah kita orang petani tu diajar buat wirid yang tu.
Lepas risalah ke? Tu dulu. Alhamdulillah allazi lam yattakhiz waladan. Apa tu? Walaupun kita kata tu ingat macam tadi. Hampa ingat dia kecil lagi. Saya ingat dia kecil lagi ayat tu. Kan dia wirid solat. Tapi apa arti tak tahu. Ada panggil tak erti. Apabila tak, puji-puji bagi Allah, Tuhan tak pernah mengambilkan anak. Maka bagaimana, dari mana kamu katakan malaikat itu anak? Apalagi pula anak betina, anak perempuan. Itu lagi teruk. Semata-mata isbat anak tu pun salah dah. Maka nak menyata kata, nak panggil kenal, ngerti situ, satunya kena jazam, memutus. Tak boleh dengan ragu, apalagi dengan bahkan dengan zan pun tak boleh lagi. Zan. Jazam yang membetuli waqi', kena membetuli dengan diri perkara. Mutu kata Allah ada dan kita akan mati, lepas mati akan hidup balik. Ya, maka jazam kita membetuli dengan waqi' begitu. Kait lagi iaitu daripada dalil. Al-jazmu al-mutabiqu lil waqi'i an dalilin. Nak kena dalil. Ini supaya nak lepas daripada pegang kita tu secara taklid. Secara semata-mata ikut orang lain. Jadi bab akidah ni, ulama' duk taruh bimbang. Walaupun duk khilaf sah tak sah, mada tak mada, ini rahmat. Tapi walau bagaimanapun ada kaum yang mengatakan iman orang mukallid itu tidak memadai kerana semata-mata pegang ikut orang lain. Orang lain kata Allah ada, kita pun ikut kata ada. Itu paling ada bimbang. Bimbang di mana? Kalau orang yang kita ikut sekarang dia kata Allah dah tak ada, kita tak ada pula. Dia ada kebimbangan. Tengok seperti orang pegang yang tidak ada dalil. Kalau dulu dia pegang suatu masalah, bila guru kata hak yang pegang tak betul, dah betulnya begini, kita pun halih pula kerana semata-mata ikut. Maka sebab tu ada setengah ulama kata tak memadai iman taklid, iman muqallid. Walaupun itu kaum dhaif, yang muktamad dan rajih sudah memadai asal pegangnya kita betul dengan waqi'. Jadi untuk nak jadi panggil kenal, satu kena memutus. Kata putus. Yang kedua, membetuli waqi' diri perkara. Yang ketiga, pegangan yang memutus tadi itu dari dalil. Ada dalil. Maka dalil ni tak nanti banyak. Sekadar ijma' saja. Tak mesti mendalami sebagai soal saat ni lah. Adakah memadai bagi kita orang mukallaf apa dia tu hafal ke sifat 20 tapi dengan tidak mengerti secara mendalami. Jadi jawabnya, kalau kita hafal sekadar ingat tapi tak mengerti sedikit pun, itu tak cukup lah dengan hafal tu. Dia kena reti. Maka reti setara mana? Tak mesti mendalami. Allah ada. Ada tak? Ada. Tuhan berapa? Setelah ada, tanya pula berapa? Jawab. Betul lah tu. Tuhan sedia ke baru? Sedia. Tu yang betul lah tu dengan waqi' tu. Tuhan itu bersalahan bagi sekalian makhluk, bagi sekalian baru. Hingga tak pandai nak hurai secara mendalami. Dia panggil tak pandai tafsil. Maka cukup dan memadalah. Maka orang awal di situ lah tu. Hingga-hingganya orang pandai cara mendalami kena ada. Kalau tak ada, jadi bimbang takut bila berlaku syubhat, kesamaran yang berlaku, siapa nak menolak dan mempertahankan. Maka jadi wajib kifayah di atas setengah-setengah tempat mesti kena ada orang pandai secara mendalami. Adapun reti, sekadar reti ijma' itu wajib ain. Waktu wajib ain. Ini kebanyakan dan kedudukan kita lah. Tu apa yang kata. Hafal serta pula reti itu bagus sekali. Kalau hafal ingat semata-mata tapi tak mengerti langsung, itu apa yang kata hafalan tak memberi faedah. Hafal, reti tapi secara ijma'. Maka itu memadai. Secara mendalami itu naik pada tahap fardu kifayah. Itulah di antaranya. Ini pun kadang-kadang kena hak syadid sangat tu. Siapa-siapa tak cepat 20. Oh, tak bang syurga. Ada juga. Itu menyusahkan. Itu dia. Itu maknanya begitulah.
Nah, asalkan bila disoal macam ijma tadi kita jawab betul. Supaya kalau contoh macam ni. Nabi yang kita bagi Allah Ta'ala tu banyak kan? Ramai. Berapakah? Maka ada khilaf. Lalu tu lebih selamat. Kaum rajah kata, kita tidak menentukan angka lah. Bagi Allah, beberapa Nabi dan Rasul. Berapakah bilangan? Allah lah yang lebih tahu. Itu kaum rajah. Sebab apa? Sebab ada kebimbangan. Kalau kita kata sekian angka, kemungkinan hak yang ada lebih pada tu, takut kita nafikan hak yang Nabi. Kalau kita menentu angka 100, 20, atau 124 ribu masalah. Tapi kepada wakilnya lebih. Yang masuk pada tak habis semuanya. Maka lebih rajahnya Allah lah yang tahu. Tapi kalau nak rakyat juga, bina atas riwayat hak datang. Itu saja. Tapi kalau hak 25, mesti tahu jalan tafsir. Maksud tafsir macam mana? Bukan arti hafal ingat. Sekalipun kalau suruh hafal nama Nabi 25, kita hafal tak ingat. Tapi kalau tanya satu persatu, Ibrahim hak cerita sejarah kena bakar di Raja Numrud tu. Nak tanya Nabi lagi, kau Rasul, kau bukan. Kalau kita faham, kata Nabi kena bakar. Tu menunjuk tak kena tu. Nah, Yunus hak kena ditelan ikan tu. Nabi ke bukan Nabi? Nabi kena kelan ikan. Tu kata ni kata lagu tu. Nah, maka itu menunjukkan tak kenal. Itu salah lah. Nah, kalau Yunus, ya Nabi. Nuh, ya Nabi. Cuba apa tak ingat. Cuba sebut 25, tak ingat. Bila tak cukup. Bila tak cukup, tak ada. Itu dah. Baik. Itulah di antaranya soalan yang pertama tu. Seterusnya, apakah hukum seorang perempuan yang kematian suami hadir bersama ke kubur ketika penghubungan suaminya? Kau tak faham sikit tu. Apakah hukum seorang perempuan yang kematian suami? Yang kematian suami, ya. Hadir bersama ke kubur ketika penghubungan suaminya. Hadir ke kubur. Hadir ke kubur. Ya. Ya, hak tu pada umumnya tak kiralah masalah si punya isteri sendiri dan perempuan secara umumnya. Itu ya. Ni hak tanya ni khusus kepada seorang perempuan yang kematian suami daripada al-mutawaffa anha zaujuha. Perempuan yang kematian suaminya. Hak tanyanya khususnya perempuan kematian suami. Biasanya apabila suami mati, bila menghantar ke kuburan, maka ikut ke kuburan gitu. Maka tanya situlah khususnya. Tapi secara umumnya, seelok bagi perempuan itu tidak digalakkan untuk menghantarkan kepada kubur. Apalagi jadi bergaul. Itu tidak digalakkan lah. Itulah. Apalagi perempuan yang ni orang pada dalam ihdad. Dalam mesti patah larang. Selain pada dia tu dalam iddah 4 bulan 10 hari, maka dalam masa tu dia panggil dipantangkan berhias. Orang petani kata pantang berjanguk. Sini panggil tak? Tak panggil dah? Boleh tahu bahasa petani tadi. Kalau panggil apa? Dipantangkan berhias. Panggil itu lah. Itu dia. Dilarang perempuan yang kematian suami dalam masa iddah itu dia panggil ihdad. Pantang berhias. Lepas tu kita mengaji bab dia macam-macam lah pula tu. Dan keluar daripada rumah dengan tidak ada darurah. Di sana dia ada pula huraian-huraian di sana. Artinya bila kita faham daripada situ, adakah masuk dalam darurah kita hadir kepada permakam tanam bumi, ke bumi kan? Tak sah. Bila tak masuk, fahamlah. Itu dia. Jadi artinya tidak digalakkan, apalagi pula dalam dikebumikan tu pula bergaul suami macam-macam lah, bergaul dengan lelaki, itu maknanya tak digalakkan lah. Itu ya. Boleh? Seterusnya, seekor kambing diniatkan untuk korban dan akikah bagi orang yang sama. Seekor kambing. Bila sebut seekor kambing melengkapi biri dan kibas. Dia hukum sama. Jadi kita sudah maklum bahawa kambing, biri, kibas dia panggil tak terima perkongsian.
Ada pun lain daripada itu, lembu, kerbau dan unta itu diterima berkongsi tak lebih pada 7 kan. Manakala kambing hanya satu memada seorang saja. Tiba-tiba itu seorang saja tapi nak kongsi apa dia seekor kambing, nak akikah lagi nak kurban. Ni dia panggil apa? 2 in 1. Orang ni panggil itu dah. 2 in 1 sebutlah ni budak-budak fahamlah. Tu dia. Nah, seekor kambing bila kita nak guna sahajaku, inilah kurbananku. Lepas tu disampaikan juga akikah bagi anakku. Ini. Kalau kita nak kongsi satu, 2 perkara itu maka tidak memadai. Hanya memadai salah satu saja. Nah, kalau kita niat di masa kurban, hanya memadai kurban. Memadai kurban. Kerana kurban kita sudah maklum waktu tertentu kan. Ada pun akikah setiap masa, tidak terhad waktu. Baik, lagi. Sifat ma'ani yang diterjemah, tolong mohon jelaskan di dalam kitab Al-Quran. Sifat ma'ani yang diterjemah dengan sifat pendengar, perkataan dan seterusnya. Ya. Adapun dalam kitab-kitab sebelum itu diterjemahkan sifat ma'ani dengan ma'ani ta'aduk. Ya. Ini yang mana satu yang betul? Semua tu betul. Yang tak betul tu kita faham. Yang semua terjemahan kitab kerana semua tu alim ulama dan ulama Melayu semua tu. Yang alim nak terjemah daripada kitab bahasa Arab. Nah, dengan itu dia satunya kita ingat pada bahasa yang diguna. Kadang-kadang tu bahasa tempatan. Walaupun berbeza dengan tempatan yang lain. Nah, jadi sifat ma'ani itu adalah istilah dia panggil. Kalau mengaji ilmu usuluddin, dia panggil istilah dia. Setiap ilmu dia ada panggilan tertentu. Panggil istilah, ittifaqu ta'ifatin. Nah, atas letakkan hantar ke suatu perkara ini, hantar namanya ini. Panggilannya begini. Lepas tu kita nak ambil umum dulu. Apakah sifat ma'ani dalam istilah usuluddin? Tiap-tiap sifat ia bahasa ada. Itu panggil sifat ma'ani. Lepas dia kait pula. Ada sampai ke mana? Sekira-kira dia panggil taswir kalau mengaji kaedah. Sekira-kiranya sah dilihat. Kullu sifatin wujudiyatin. Setiap sifat ia bahasa ada. Ataupun dengan kata lain, maujudatin. Setiap-tiap sifat yang ada. Nah, bahawa tu kalau kata yang ada tu tak umum lagi. Kalau tiap-tiap sifat ia bahasa ada. Itu umum. Ada sampai ke mana? Dia taswir. Bihaitsu yasihu ru'yatuha. Ada dia tu sekira-kira sah dilihat. Sekira-kira sah dilihat. Yani lau uzila annal hijab. Kalau Allah buka daripada kita hijab, naca dapat kita lihat. Kana ki situ pula hurai pula sekali lagi. Kana ki bihaitsu yasihu ru'yatuha ay bihaitsu yudriku bi apa dia bi ihdal hawa bihaitsu yudraku bi ihdal hawasil khamsah. Kana ki kata dengan sekira-kira sah dilihat, yakni sekira-kira didapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Sebab panca indera 5? Panca indera 5 tu lah dia panggil satu asam. Yang kedua al-basar. Yang ketiga panggil al-zawq. Yang keempat dia panggil syum. Yang kelima mas. Maka di sini orang Melayu petani dulu. Sini tengok panggil macam mana. Orang Melayu petani panggil. Manakala panca indera yang dengan dia boleh kita dengar. Ni yang semua hadirin duk dengar apa ni? Dengar kita ke, dengar saya ke, dengar akan apa? Cuba jawab dulu. Dengar akan apa ni? Dengar saya. Duk dengar akan saya. Saya ni ialah nama bagi diri ni. Dengar diri saya. Tak dengar. Yang dengar apa? Suara. Yang dengar tu suara. Maka orang panggil suara, saut. Suara. Suara ni lah orang panggil sifat ma'ani. Karena kita dapat dengan panca indera sam'an. Ini panggil apa? Dalam kitab panggil apa? Panca indera apa panggil? Bahasa kitab panggil apa? Dalam kitab-kitab Jawi
panggil apa? Sama. Kita dapat dengar dengan panca indera apa? Pendengar. Sebab di kita ada pendengar, kita boleh dengarkan suara. Maka pendengar tu panggil sifat ma'nan. Bila satu panggil ma'nan, bila banyak panggil ma'ani tu memang dikaedah lah tu. Baik. Yang semua kita pula nampak masing-masing. Saya nampak semua hadirin. Hadirin nampak saya. Nampak dengan apa? Dengan panca indera hasatil basar. Kita jadi panggil panca indera pelihat. Dengan ada pelihat, kita boleh lihat segala warna-warna dan zat-zat. Kita boleh lihat. Maka kita panggil panca indera basar, pelihat. Kemudian, saudara kita ni pakai air baung. Minyak atar dan sebagainya, pakai apa? Kita baung. Baung kan bauan. Segala bauan, kita dapat baung dengan apa? Dengan panca indera pecium. Syum Allah Ta'ala menjadi sifat dalam ni. Maka ni panggil sifat ma'ani. Dan juga segala apa lagi? Segala rasa-rasa ataupun kecap-kecapan. Kata ni panggil. Masin ke, masam ke, manis ke, pedas ke. Tu kita dapat dengan apa? Cuba rasa. Cuba rasa kita ambil di lidah. Pedas. Masin. Dan sebagainya. Maka segala masin, masam semua tu orang panggil kita dapat dengan panca indera zauq. Pekecap ataupun perasa panggil. Dan satu lagi, ni kita sentuh sama kita. Kita sentuh tubuh kawan kita. Oi, panas tubuh ni. Demam kau. Ataupun sejuk tubuh kamu. Maka panas dan sejuk itu kita dapat dengan panca indera mas pejabat. Dia panggil. Penjabat. Allah Ta'ala menjadi di seluruh anggota. Semua tak ada pejabat. Sentuh di tangan pun terasa. Sentuh di sini pun kita dapat rasa sentuh yang panas. Maka semua tu dapat dengan panca indera yang 5. Mana kalau perkara dapat panca 5, panca indera tu jumlahnya sama, basar, zauq, syum, mas. Pendengar, pelihat, pecium, pekecap dan penjabat. Itu dia panggil sifat, dia panggil sifat ma'ani semua tu. Sifat ma'ani tu. Demikianlah qudrat, iradat, ilmu, hayat disambung sama basar dan kalam. 7 tu. Dia panggil apa tu? Sifat ya bahasa ada. Tiap-tiap sifat ya bahasa ada. Sekira-kiranya kalau Allah Ta'ala buka hijab, nanti dapat dilihat. Itu panggil sifat ma'nan. Bila jamak, ma'ani panggil. Lalu itulah sahibu bakuratil amani. Itu kitab Baqarah yang Allah Yarham Wan Ismail. Kita masyhur dengan Pak Da'in. Yang kakak kepada Pak Cuyih. Wan Idris. Gajah mati. Tu Wan Idris. Adik kepada Wan Ismail. Bin Wan Abdul Qadir. Bin Wan Mustafa. Terkenal dengan tu Pendang Daya. Itu dia. Pak Da'in. Pada Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir bin Wan Mustafa. Adiknya Wan Idris. Tapi kita masyhur sini Pak Cuyih. Pak Cuyih gajah mati. Di sana Pak Da'in. Dia tak kali dia buat kitab Baqarah. Pak Da'in Baqarah. Maka dalam terjemah dia sendiri pun menyatakan. Kerana dia terjemah semua kitab jadi baik Baqarah. Nanti kira sepupu dengan dia tu apa kitab Faridatul Faraid. Tu sepupu dengan dia. Atau Wan Ahmad Jambu bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa. Itu nenek sama tu. Wan Muhammad Zain dua beradik. Manakala Syekh Ahmad Faridah dengan Padaan Baqarah sepupu. Baqarah terjemah seperti kitab lain. Aqidatun Najin Tuan Minal. Terjemah dengan qudrat arti kuasa. Irada arti berkehendak. Ilmu apa hayat arti hidup. Ilmu arti mengetahui. Manakala Baqarah
Dialah awal-awal orang yang tambah. Dan ataupun ubah daripada terjemah kitab Jawi dengan dia bubuh pe. Dia bubuh pe. Kalau kata berkehendak, irada arti berkehendak, dia dah berkehendak. Orang lain kata kudrah arti kuasa, dia bubuh pe, pekuasa. Manakala ilmu, orang lain terjemah mengetahui, dia alih pengetahuan. Kalau nak kata semua pengetahui pun, ia juga. Begitulah dengan sampai pada sama pendengar, basar, melihat dan kalam perkata. Dia bubuh pe. Jadi bila dia terjemah kitab tu begitu, banyaklah ulama-ulama Melayu di petani dan lain kritik dia. Iktiraf, kritik. Kritik ke satunya kerana berlainan dengan ulama-ulama Melayu terjemah. Satu kritik. Nah, tak ada lagi orang yang terjemah macam ni. Maka dia pun terima kritikan itu. Akhir dia buat syarah. Mula dia terjemah. Dia buat Bakuratul Amani. Sebagai buah. Kalau kata buah kayu ke mula-mula keluar. Panggil buah apa? Sulung. Buah sulung. Orang petani juga panggil buah umbi dahan. Buah umbi dahan dia besar tak seperti hujung dahan. Tu dia letak nama dia. Bakuratul Aman. Ini soalan sulung hak dia karang kita. Jadi apabila timbul kritik kan, dia buat pula syarah lepas pada tu Tabsiratul Adani. Apa tafsirah? Nak menyatakan, nak menerangkan kepada orang-orang yang rendah untuk mengertikan apa yang dikeliru dalam Bakuratul Aman. Akhir orang kritik tadi beberapa iktiraf semuanya. Kecuali beberapa orang saja. Begitulah. Maka murid ke murid bersetuju. Sebab bila kita tengok huraian dia dengan kita contoh tadi. Contoh di mana? Contoh masalah panca indera yang 5 tadi. Semua orang Melayu petani panggil sama basar, pendengar, pelihat. Syum, kecap. Pecium. Dan zauq, pekecap ataupun perasa. Mas, penjabat. Tu Melayu petani panggil pe. Maka orang kritik yang pertamanya kerana tidak pernah orang ulama Melayu berterjemah macam tu. Yang kedua pulaknya kerana sekaligus nak beri waham dengan pe tu dengan mana tuan punya. Pemain. Tak kata kah? Pemain. Pekuasa itu tak? Pekuasa kena ke orang ya. Orang yang berkuasa panggil pekuasa besar. Pekuasa besar. Maka kena pada orang. Dan juga nak keliru dengan satu lagi dia panggil alat. Isim alat kalau yang mengaji. Alat masalah? Alat nak kita lepas makan, ada sisa-sisa makanan lekat ke apa dia kita selah gigi. Maka kita panggil guna apa tu? Panggil apa tu? Panggil apa? Pecokeh. Gitu panggil. Penyokel. Ada yang panggil penyokel. Kalau kita orang petani, panggil penyolek. Penyolek gigi, dia colek gigi. Orang petani panggil gitu. Lepas tu sini panggil pencokel. Ala kuliah nak betul pe. Jadi bila kita ambil faham daripada situ bahawa kita guna pe saat itu, baik mari 3 pengertian. Satu pe gitu dipakai kepada yang punya. Orang yang punya kuasa, panggil pekuasa. Orang yang ahli main, panggil pemain. Bila orang yang suka dengan apa, panggil peminat. Gitu tak? Peminat. Pe tu kena kepada yang punya. Ada pula diguna untuk alat. Penyokel gigi. Penyolek. Apa lagi banyak tu lagi tu. Banyak tu kena ke alat. Satu kena ke alat. Maka alat ni semua baru. Nah. Manakala siapa nama panca indera yang 5 tadi, pendengar pula itu kena pada sifat ma'ani. Maka dari situlah yang pada ambil kata, bila orang Melayu kita panggil kepada sifat ma'ani pendengar pula, begitulah kudrah, irada, ilmu, hayat, sama, basar kala sifat ma'ani ya sama. Lagi pula dia terjemah dengan bubuh po itu, dia nak ihtiraz. Nak lari daripada takut kesamaran dengan
samaratus sifat dia panggil. Ni dalil dia panggil ni. Ada. Dia kena mengajar banyak hari tu. Ada pondok lah. Tu dia. Jadi walau bagaimana sekalipun apabila berlaku kekeliruan mesti kena menerangkan. Kalau tak timbul kekeliruan tak apalah. Tu asalnya. Jadi hak yang dia nak lari daripada apa? Bila kata kuasa. Qudrah arti kuasa. Dengan kuasa lah. Dengan dia lah kuasa. Mana satu? Sedang kedua perkataan tu kata yang sama tapi makna lain-lain. Kita ada kuasa. Dengan ada kuasa lah kita kuasa nak buat apa-apa. Maka dua guna kuasa tak makna lain-lain tu. Kita ada kuasa. Kita ada kuasa, kita gunalah kuasa tu. Kita kuasa di atas nak buat apa saja. Itu makna lain-lain tu. Kita ada kuasa. Kuasa tu sifat makna. Dengan dialah kuasa atas buat apa saja. Kuasa yang kedua tu orang panggil samaratus sifat. Bila lagi sakut dengan barang lain orang panggil ta'alluq namanya. Dia nak beza situ. Ada pun kalau kata qudrat artinya berkuasa. Nak ayat sifat yang ada di zat. Dengan dialah kuasa atas menjadikan semua dia panggil ta'alluq. Tempat menyata lagi, hayat artinya penghidup. Itu ayat nama sifat yang ada pada zat Allah. Artinya penghidup. Dengan dialah hidup. Dia panggil samaratus sifat. Dia panggil. Dia nak situ. Itu mana halusnya dia. Itu akhirnya orang iktiraf ke dia. Lepas tu duduk lama-lama mari akhir-akhir ni timbul. Dia pasal dia isu. Dia bila mari tak faham, dia timbul sekali. Tapi hikmah apa? Nawi halusi kepada orang yang kurang memahami. Kalau tak timbul isu, kita pun tak halusi. Itu hikmah semua. Itulah dia panggil ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa kehendak oleh Allah akan khairan ay khairan aziman kathiran. Dia panggil tanwin li ta'zim. Siapa-siapa Allah kehendak nak beri kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak, nastayufaqihu fid din ay yaj'alhu faqihan fid din. Allah menjadikan yang tu faqih. Apa makna faqih? Ambil daripada al-fiqhu ay iaitu al-fahmu lima daqqa. Halus pada memahami. Tu orang panggil orang lebih sebab dia panggil fuqahanya lebih. Lepas tu orang tanya Ibn Hajar, apakah perbezaan antara fuqaha dengan muhaddisin? Muhaddisin, istilah muhaddisin, jadi lepas muhaddisin lagi fuqaha tak semata-mata muhaddisin. Ini orang nak jadi ahli hadis, muhaddisin dia tupu kepada satu siqahnya. Dan peringatan dia tu tinggi. Peringatan dia tu ingat sungguh. Sifat dia pula orang panggil kata dipercayai. Lagi pula orang saduq, orang sangat benar. Maka rawi lagu ni boleh diterima. Itu apa muhaddisin. Ada pun faqih ni terkadang bab hafalan tu terkadang kurang peringatan, tapi halusi dalam dia faham tu. Dia panggil faqih tu. Tu panggil fiqh fid din. Demikianlah setiap ulama dalam menghuraikan dalam setiap bab ilmu, mereka guna halus dalam membicarakan. Itulah di antaranya yang pada dia terjemah kitab Baqarah berbeza daripada kitab Jawi-Jawi yang lain yang sebelum daripadanya. Terjemah dengan dia memasukkan supaya nak beza antara sifat ma'ani dengan ta'alluqnya ataupun sifat ma'ani dengan samaratus sifat dia panggil. Dia kena beza pula apa beza samaratus sifat dengan ta'alluq. Dia panggil pengajian tu dalamnya tu. Kita orang awam tak faham pun tak apalah tu. Tak faham tak apa. Tak erti tak apa. Jangan Tuhan ada ke tak ada tak tahu. Jangan. Tuhan kuasa tak tahu. Jangan tu jangan. Ada pun tanya sebatang ni, tak apalah tu. Khusus pada orang yang mengaji. Oleh yang demikian, bagi orang bermasyhur dengan ilmu ni sangat lebih satu bagian jihad yang terbesar. Kerana nak menghadapi dan dengannya boleh nak jaga satu bagian, nak jaga agama. Bila datang kekeliruan dan syubhat, mestilah yang ni tolong hurai menerangkan. Itu. Apa kita beralih pada yang lain pula?
Seterusnya mohon Bapak jelaskan tentang murad, ma'rifah, haqiqah dan tariqah. Oh, itu pun kena mengaji lama juga tu. Itu kan, masya-Allah. Makrifat kita ambil dengan secara umum-umum dulu. Nah, ya tiap-tiap dia ada halusi daripada daqaiqil ulum. Yang maknanya setiap ilmu ada yang garis yang kasar. Nah, ada garis yang halus. Dia ada begitu dah dalam setiap ilmu apa sajalah. Nah, cuma kita ambil cara sepitah lalu. Makrifat, kita guna kalimah Arab tadi dah sebut. Daripada arafa ya'rifu, irfanan dan ma'rifatan. Kita ambil jadi ma'rifat. Bila terjemah Melayu betul-betul, kenal. Nah, atau ma'rifat. Ni kita sama kita ni, bila temu. Siapa ni? Saya tak kenal. Bila tak kenal, saya tanya lah. Orang mana tu? Saya tak kenal. Nama apa tu? Saya tak kenal. Nak jawab tak kenal saya lah. Nama apa? Tak kenal. Dari mana? Tak kenal. Atau apa? Tak kenal, tak tahu, tak kenal, tak tahu. Dua tu dua air. Apa? Sebab tu makrifat menjadikan wajib ain. Sebab Allah perintah suruh kenal. Pas kenal saat itu, dia ada pula martabat dia. Kenal tu adanya secara tinggi martabat kenal, adanya rendah martabat kenal. Macam-macam. Supaya kita mengaji kan? Kita mengaji mula-mula kita dulu tak kenal huruf hejaan. Kan? Tak kenal alif batah, tak kenal. Tapi bila kita belajar mulai kenal. Waktu mengaji mengenal lah itu orang kata. Mengenal lah hingga siapa kalau ia boleh hejaan sendiri dia boleh heja, maknanya dia kenal. Tapi sekadar tu, kalau lebih lagi dia tak dapat lagi. Atau kata kenal tu dia ada martabat dia pula. Nah, martabat awam dan martabat khawasul khawas dia naik pula tu. Batu hakikat, tu dia tinggal hakikat diri perkara tu. Hakikat suatu, diri suatu. Tu dia panggil tu mentabak lain pula lah. Nah, apa lagi saat ni? Tariqat. Tariqat ni jalan. Jalan masalah amalan. Orang ni jalan nak kenal Allah, satu jalan. Orang ni kenal Allah, jalan ni. Semua tu pergi kepada kenal. Tapi jalan tak sama. Kalau kita nak contoh kan seperti kerja kita ni. Orang ni berjaya dengan menego. Orang ni berjaya dengan perkebun. Orang ni berjaya dengan bertukang. Semua tu capai kejayaan. Tapi melalui tak samalah kerja masing-masing. Pas berkebun saja tak sama pula. Yang ni kebun apa? Ini rambutan, yang ni kebun durian, yang ni kebun macam-macam. Tak sama pula. Begitulah tarekat. Banyak jalan untuk sampai kepada Allah. Sebab itulah kadang-kadang kita menerima daripada satu guru tarekat dia lagu ni cara dia. Cara amal dia. Cara dia amal belah ni. Ni cara amal ni belah ni. Semua tu panggil tarekat. Cara amal. Untuk menuju kepada kenal Allah. Itulah. Tu apa ambil garis yang kasar tu. Lepas tu? Seorang perempuan berkahwin hanya beberapa hari tetapi belum bersama dengan suaminya. Adakah haram dia bersalaman dengan ibu atau bapa kepada suami? Halih pada situ pergi kepada bab munakahah perkahwinan. Seorang pasangan dia sudah berkahwin. Yang ni maksud berkahwin itu kerana kelimah berkahwin dia tu dua arti. Mabda' dia pakai kali terjemah daripada nikah lah. Nakahayan kihu nikahan. Terjemah berkahwin. Maka perkataan nikah dia mempunyai dua makna dia. Hak mabda' nikah dengan makna akad. Kata si wali, aku berkahwin akan kau sianu dengan akhir. Kata si suami, aku terimakan nikah. Tu panggil juga nikah dengan makna akad. Tu panggil mabda'. Kemudian satu lagi nikah dengan makna apa? Setelahnya nikah, maksud daripada nikah, berlakulah ambil kesukaan. Dia panggil maqasid bagi nikah. Jadi apabila soal tadi, soal sepasangan sudah pun berkahwin, yakni akad. Sudah akad, ada ijab qabul, cukup dengan rukun dan syaratnya, maka diagakkan sahih. Ma yu'taddu bihi wa yu'tabar sah. Tetapi secara akad saja.
tidak ada hubungan. Ini kinayah daripada tidak berkedudukan suami isteri itu. Hanya sekadar akad nikah saja. Kalau orang petani panggil nikah gantung. Sini panggil macam tu. Panggil juga. Sama. Nikah gantung. Sama ada gantung sebulan ke 2 bulan ke ada bertahun dah gantung. Moga nak mengaji lagi. Nak mesti dia belajar lagi. Gantung 2 tahun. Maka disampai duk gantung tu terputus di jalan. Yang ni jadi perceraian gitu. Jadi perceraian dengan belum duduk antara suami isteri itu. Maka soalnya, adakah dia tanyanya boleh nak bersalaman, maksudnya bermusafahah. Salaman, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tu salaman. Tapi kita panggil salaman dari segi musafahah. Nah, kita sini panggil lagu tu dah. Salam. Bukan salam dia ni. Ini musafahah. Tak? Berjabat tangan sungguhnya. Berjabat tangan. Tu ada bersalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu bersalaman. Tapi istilah kita sini panggil salam juga. Ini kena faham dulu. Nah, kita sini. Salam dengan dia. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tak salam dengan dia. Apa salam? Oh, yang tu muraknya. Ini panggil berjabat tangan. Arab panggil musafahah. Maka nak musafahah boleh ke tidak? Nah, begini dulu. Masalah boleh ke tidak ni, apabila sekadar berkahwin, nah, masalah yang dipanggil nak sabit mahram. Bila sekadar akad nikah, walaupun tak sekedudukan, dia panggil sabitlah mahramiyah. Mahramiyah di segi musaharah dia panggil. Karena mahram ni man haruma nikahuha ala ta'bid. Perempuan ke baik lelaki pun ia haram oleh berkahwinnya atas jalan berpanjangan dalam dunia ini selama-lamanya. Imma ada kala bi nasabin dengan sebab keturunan, kerabat, atau radha ataupun dengan sebab bersusu, ataupun dengan sebab bersihrin ataupun musaharah. Maka hak saat ni apabila si perempuan berkahwin dengan si lelaki sekadar akad nikah, terima nikah, sekiranya sah dah nikahannya, maka ibu kepada si suami hingga ke atasnya sudah menjadi mertua. Walaupun tidak duduk, sudah jadi mertua. Katakanlah sudah akad nikah, cerah selalu. Ya, ada juga hak berlaku sudah akad, cerah selalu. Satu cerita, tapi tak saya sebutlah siapa-siapa tu. Seorang guru, tok guru, dia nak kahwinkan anak dia banyak ibu. Dia ada isteri 3. Kemudian dia nak kahwin dengan seorang ni menjadi menantu dia dengan isteri yang ketiga. Tapi dia suruh kahwin dulu dengan anak isteri yang pertama. Hingga sampai setengah guru tu muskil. Menantu juga muskil. Macam mana tok guru kata nak kahwin dengan yang nu? Mana kahwin dengan yang ni? Tok guru tak kata apa. Terima sudah. Pak nak murid ni kata mana? Nanti terima. Dia pun akad nikah dengan seorang anak dia yang nama Sianu. Ni pun nanti jawab. Aku terima akad nikahnya. Dengan sikap sebanyak tersebut. Sudah. Bahawa sudah, dia tahan mu cerah. Apa Tok Guru? Ni pun turut lah. Tu usaha cerah. Aku tolak lah isteri aku Sianu dengan satu tolak. Bukan tak satu tolak pun jadi ba'in. Lalu dah ba'in surah panggil. Kerana akad nikah saja, tak ada duduk lagi panggil ba'in surah. Yang tidak ada iddah. Cerah. Sudah cerah? Muat terima pula dengan hak seorang anak dia, isteri yang ketiga. Tak faham lah. Lepas pada tu bahasa nak tanya juga macam mana Tok Guru lagu ni. Nak faham bukan apa dak, bukan nak kritik Tok Guru cara beradab. Dia kata begini. Dia kata, yang boleh aku kahwin kamu dengan anakku yang isteri itu sebab mu duk mulazamah di atas rumah. Bila mu mulazamah di atas rumah, bila mu kahwin dengan anakku yang isteri yang ketiga, kamu tak jadi halal dengan isteriku yang pertama. Aku nak jadi mu tu mahram juga dengan isteriku yang pertama kerana mu selalu mulazamah di atas rumah. Aku kahwin dulu supaya mu jadi menantu yang ni, lepas tu mu cerah, nak kahwin pula dengan jadi menantu yang ni. Aku tu ikut anak-anak penantuku semua mu tu. Baru nampak. Jadi soalan saat ni, apabila si seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, walau dengan tidak duduk pun, bila berkahwin yang sah, aku cerailah isteriku.
maka dengan ibu kepada suami jadi mertua hingga kepada atas. Ibu-ibu hingga ke atas. Adapun dengan anak, itu kita tafsir sikit lagi. Masalah, si perempuan si Aminah, kita letak nama supaya mudah faham. Seorang si perempuan nama si Aminah, masalah, berkahwin dengan seorang nama Abdullah. Si Abdullah yang jadi suami sudah pun ada anak lelaki. Dengan isteri lain. Sama ada isteri lain tu ini yang kedua ke yang ketiga ke, tak kiralah. Bila dia akad nikah dengan Abdullah, Abdullah terima nikah sudah siap, maka Aminah dengan ibu kepada Abdullah hingga ke atas sudah jadi mertua. Mertua Aminah. Tapi anak Abdullah ada yang nama Khalid, nama Zaid, itu tak jadi mahram dengan Aminah. Sebab kahwin saja dengan tidak bersekerudukan. Dia tak panggil sabit diri dah, tak panggil anak lagi. Kau balik anak dia, syarat kena ada persekudukan. Contoh begini pula, kita balikkan si lelaki lah pula. Si Khalid berkahwin dengan si Aminah. Sekadar akad nikah, Aminah ada anak perempuan. Bila kau ada akad nikah, bila cerai, ibu Aminah hingga ke atas, semua tu mertua bagi Khalid. Tapi dengan anak Aminah, tak ada jadi menantu dah. Tak ada jadi anak tiri tak lagi. Sekiranya cerai Aminah, ambil anak Aminah pula. Boleh kita orang lelaki, tak ada masalah. Sulit segitu dah. Itu masalahnya. Bagi nak sabit mahram sebelah anak tiri, syaratnya bersekedudukan. Ada pun tentang nak sabit mertua ke atas, tak ada syarat sekedudukan. Itulah kesimpulannya daripada hubungan dengan bab menakah sikit. Lepas tu, ada lagi? Banyak nak. Kita nak sampai jam berapa ni? Boleh. Ya. Ini secara umumnya sekarang ni dari tengok macam pahaman ada. Ya. Nasihat berbuat. Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita di akhir ini dengan sedikit nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama ialah nasihat. Nasihat arti menyucikan, arti membersihkan, arti mentasfiyah, mentapiskan daripada kekeruhan-kekeruhan. Daripada kekeruhan ditapis supaya menjernihkan. Daripada kekotoran ditapis supaya dijadikan suci. Itu panggil ad-dinun nasihah. Maka diminta supaya sedikit nasihat. Apa itu? Nasihat secara umum di akhir zaman, di mana-mana saja kita berada, tak sunyi daripada perselisihan. Dengan kata lain, macam-macam pahaman. Pahaman tak apa dia. Faham bahasa kita apa? Cuba arti Melayu dulu. Faham bahasa Arab. Fahima yafhamu fahman Arab. Melayu dulu. Apa? Mengerti. Ataupun kita buat mengerti. Buat pula erti. Itu dah. Bahasa surat arti, kita buat tinggal erti. Kalau itu faham tu apa? Erti. Jadi bahasa kampung. Erti. Itu faham. Kalau gitu, pahaman. Pahaman ni masuk nun di belakang. Bila masuk di belakang, arti lain adalah semata-mata faham. Mengerti. Bila kata fahaman, pengertian. Lain adalah. Supaya makan dengan makanan. Sama ke lain? Sama. Lain. Makan, dia panggil murid dibari, dia ambil sesuatu, mama masuk dalam mulut, mama telan, itu panggil makan. Makan, akan. Roti. Roti panggil makanan. Begitu juga faham, arti, reti. Pahaman, pengertian. Itu macam-macam. Daripada satu hadis matan, satu mata hadis begini, tapi pengertian macam-macam itu. Sebab itulah hak sebenarnya ikhtilafu ummati rahmatun. Berselisih umatku ialah rahmat. Maka tak ada jadi berlawanan dengan ayat wala takunu kallazina tafarraqu.
Nah, waqtalafu. Hak tu bab usuluddin. Jadi mana kata berpahaman, mengertikan pengertian, macam-macam pengertian, tengok pengertian dalam bab apa. Kalau bab usuluddin, itu lain. Kalau bab furu'uddin, bab cawan-cawangan, itu lain pula. Dia panggil ikhtilafu ummati rahmatun. Karena ki ummati nak ulama lah, rahmat. Jadi kalau kita tengok dalam setiap bab ilmu, ikutlah ilmu apa saja. Hak yang mujma' alaih sedikit saja. Lalu itu menjadi kepesanan. Bila kata masail, kita ambil hak Arab jadi masalah. Masalah. Ambil hak Arab belaka tu. Masalah. Soalan. Masail dia terbahagi pada 3. Tak sunyi pada ni lah. Satu dia panggil al-masail al-mujma' alaiha. Masalah yang diijmukkan atasnya. Sebulat dan sekata. Tak ada kata lain. Ulama mujtahidin. Dia panggil mujma' alaih. Yang kedua, rendah sikit pada tu, dia panggil muttafaq. Al-masailul muttafaq alaiha. Yang diittifaqkan atasnya. Ittifaq ni rendah sikit daripada mujma'. Kita contoh kata, hak berkata mujma' alaih ni, kita contoh seperti sembahyang 5 waktu. Tak ada satu ulama mujtahidin pun berselisih kata tak wajib. Tak ada. Semua mengatakan wajib lagi fardu. Atas kaum yang membeza antara wajib dengan fardu, dia kena kait 2. Wajib lagi fardu. Seperti mazhab Hanafi. Wajib lagi fardu. Apa beza dia? Wajib amalan, fardu i'tiqadan. Arti sembahyang 5 waktu ni wajib dari segi buat. Wajib. Kalau tak buat, dia janji dosa. Janji seksa. Di segi i'tiqad panggil fardu. Kalau i'tiqad tak wajib, kufur. Maka sembahyang 5 waktu dia panggil mujma' alaiha. Atas wajib lagi fardu. Ada pun mazhab jumhur panggil wajib saja cukup lah. Kerana mazhab kita lain pada bab haji, umrah, wajib fardu. Ada. Sembahyang 5 waktu wajib ialah fardu. Tapi kalau mengaji bab haji, wajib dengan fardu lain kan. Bila kata fardu haji, rukun haji. Bila kata wajib haji, kalau tak buat dia pun tak jadi batal haji. Tapi berdosa jika sengaja lagi kena bayar dah. Itu beza mazhab kita. Ada pun bab sembahyang ni ijma' wajib. Begitu juga zina. Ijma' masalah kata haram. Atau masalah mujma' alaih dia panggil. Hak tu tak boleh diingkar. Kalau siapa ingkar, dia kait pula. Kalau maklum minad din bi darurah, dia panggil kufur dengan ingkarnya. Hak wajib kata tak wajib. Hak haram kata tak haram. Hak tu mujma' alaih. Ada pun hak muttafaq alaih. Hak muttafaq alaih. Terkadang ittifaq mazhab yang 4. Mazhab yang 4, mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i dan juga Hambali. Mazhab 4 itu dikenal. Mereka ittifaq atas satu kata. Tapi berkhilaf dengan orang lain lagi. Dia panggil muttafaq alaih. Wattafaqatil a'immatul arba'ah. Lain dia kata wattafaqatil a'immah. Kata ada kain dengan arba'ah dia lain tu. Telah ittifaq oleh segala imam. Nak periksa, ada ke tak segala lain setengah-setengah imam mengatakan lagu lain. Kalau tak ada, dia panggil ittifaq tu mana ijma'. Kalau kata wattafaqatil a'immatul arba'atu, telah ittifaq, telah sepakat oleh imam-imam yang 4, berarti ada lagi imam lain kata lain. Seperti masalah di antaranya talak 3, jatuh 3, itu ittifaq. Pak mazhab. Walaupun ada hak lain, dia panggil bukan mujma' alaih. Baik muttafaq. Dan terkadang ittifaq dalam satu mazhab menyalahi dengan mazhab lain. Itu panggil mukhtalaf fiha. Seperti contoh kunut subuh. Kan? Kunut subuh. Mazhab kita Syafi'i ittifaq atas disunatkan. Tapi khilaf bagi mazhab lain. Dia kata tak sunat. Adanya guna pula bid'ah. Dia panggil masalah mukhtalaf fiha ataupun dengan kata lain masalah khilafiyah. Bila masalah khilafiyah bukan jadi bergaduh, rahmat.
Tapi rahmat kena pandai kita guna. Cara menyampai pun kena menyampai kena cara-cara. Kalau tidak, orang panggil mengelirukan. Orang sini panggil apa? Jadi celaru. Orang sini panggil celaru. Masalah khilaf. Tapi kalau tu royak kena dengan cara, tak ada jadi celaru. Nah, apa tu? Lepas tu, buat nasi tu. Itulah. Jadi secara garis kasar begitu. Lepas tu mari nak bercakap masalah apa saja pun, kita tak sunyi pada tu. Mujma' alaih, muttafaq alaih dan mukhtalaf fih. Dia panggil. Habis tu kalau ada, misalnya kalau ada ceramah, duk royak masalah, kalau kita bahasa, nak tanya sikit masalah ni, masalah ijma' ke? Masalah khilaf. Khilaf, tak apa, cerita malah khilaf. Supaya tak keliru kita orang mendengar. Sebab apa? Sebab kadang-kadang jadi keliru ni kan apa? Cara kita menyampai, cara kita memberi tu buat keliru. Kadang-kadang kita berayak masalah khilaf daripada awal lagi. Tapi kita menyapa soalnya kita sendiri mempunyai hadis, ijma' dan apa kita sendiri mempunyai ijtihad. Itu tempat jadi keliru tu. Cuba kita cerita sebab itulah bagi saya selalu di mana-mana. Dan bila orang tanya bagaimana pendapat Tuan Guru, kalau dia tanya macam tu, sebelum nak jawab, hurai dulu. Maaf kalau tanya pendapat, saya tidak punya pendapat. Saya hanya punya menerang. Masalah ni, khilaf begini. Apa tu? Itu duk berterangnya hak ulama kata. Itu dia, bukan pendapat kita. Kebanyakan sekarang ni, pendapat saya. Tu kadang-kadang panggil ijabul mar'i bi ra'yihi. Mengajib dengan pendapatnya sendiri. Sedangkan apa kita dah kata, ulama sudah bercara mari semua dah. Tak sunyi dalam satu masalah dia berlaku. Cuma dia panggil zaman ke zaman 10 tahun dulu tak berlaku perkara ini, mari 10 tahun kemudian ni berlaku. Bila berlaku tu bagaimana? Sini dia panggil hak ni ijtihad, dia panggil ijtihad hawadis. Bukan mujtahid mutlak, ijtihad hawadis dia panggil. Nah, seperti setengah bergaduh apa sajalah. Yang tak sunyi pada masalah khilafiyah. Sebab dengan masalah dia jadi geger hak tu, geger hak ni, sini panggil isu. Timur isu. Nah, isu tu apa? Kalau dengan mari khilaf dari segi ilahnya, dari segi huraiannya. Bila tu masalah ni masalah khilafiyah, hurai cara khilaf. Tenang selalu kita. Nah, itulah seperti nak contoh satu masalah ke apa? Contoh sini. Contoh satu masalah ke apa? Buat contoh satu. Seperti masalah apa? Masalah apa? Contohnya seperti masalah talqin. Itu contoh satu. Itu kalau bah ni bila seorang mati, ditalqinkan. Itu contoh satu. Maka tak kena kita duk bicara, tak payah kita kelik, tak perlu gini, tak boleh. Tak boleh kita nak kata yang mati dah. Tak boleh kita nak talqin, mana dia dengar orang yang lena lelap lagi pun tak dengar, apa lagi yang mati. Ini panggil penyampaian kita lah tu. Bila terkelik kepada penerangan lagu mana? Masalah talqin orang mati ini masalah ijma' ke, ittifaq ke, masalah ikhtilaf. Jangan lagi situ dulu. Masalah mukhtalaf fiha. Mazhab kita dalam mazhab Syafi'i yustahabbu. Lepas tu masalah talqin dia khilaf talqin lepas mati ke talqin sebelum mati. Sahabat duk mari di hadis ni. Dia mari puca situ semua. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ada pula laqinu mautakum yasin bagi-bagi lafaz atau kemaqat. Jadi tepat mainnya laqana yulaqinu talqin. Talqin bahasa kita ajar. Ajarlah kamu akan mautakum. Mautakum sini tu mana arti dia tu? Ada setengah tafsir mana mautakum makna hakiki. Apa makna hakiki? Mauta jamak daripada mufrad panggil mayyit. Mayyit apa makna dia? Tu harap dulu. Ai man mata haqiqatan. Orang yang mati sungguh. Tu baik marinya itu talqin selepas mati.
Ada setengah tafsir mautakum jamak daripada mayit dengan mana al-ayilina ilal maut. Ai man hadarahul maut. Bukan orang yang mati sungguh, orang yang hampir mati. Kalau itu apa makna majaz? Karena mauta mufrad mayit arti orang mati. Bila kata mayat kata tak mayat kau nak mati? Dia tak panggil mayat kau nak mati. Kita tengok dak. Mayat tak panggil mayat. Walaupun apa kata ni ada 20%, 10% tak panggil lagi mayat. Cabut nyawa baru panggil mayit ataupun mayit di segi lughah. Mayit Arab. Mayit dua. Tapi kita guna hak mai. Tapi mai kita istibak tengah mayat. Nah, kalau kita nak guna masa Arab, usalli ala hadzal mayyiti. Boleh? Usalli ala hadzal mayyiti. Kalau tak usalli ala hadzal mayat, itu campur Melayu lah. Ke Arab penuh lah. Usalli ala hadzal mayat. Arba'ah ada itu ke? Itu campur Melayu. Karena Arab sungguh usalli ala hadzal mayyiti ataupun usalli ala hadzal mayyiti. Baik, maka di segi lughah tak panggil mayit kalau selagi masih duk menyawa lagi. Bahkan nadi masih ada, tak panggil lagi mayat. Makna hakikinya orang mati sungguh. Tu hak tafsir dengan mana man mata haqiqatan. Bila makna tu mutalqinlah akan orang hak mati. Arti bak dia ni. Faham mati? Hak setengah tafsir man kana ki mautaku man hadarahul maut. Orang hampir mati. Itu makna majaz. Bila makna majaz dia kena ada qarinah yang memaling daripada makna hakiki kepada makna lain. Mana qarinahnya? Qarinah hadis tu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa-siapa adalah akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga. Kalau itu ajal sebelum mati. Ni cara ambil daripada satu hadis tadi. Jadi ni ambil macam ni. Lebih hukumnya sunat talqin sebelum mati. Jadi kata sunat talqin selepas mati. Daripada hadis tu juga. Hanya pakai khilaf ulama. Apabila kita cerita ulama, ada bergagal apa? Bergaduh tak kita? Tak. Ayah ada bergaduh ni, tak payahlah. Orang mati dah ajar apa lagi tak perlu dia ajar. Yang masih tidur lagi atas tak dengar. Merabuka. Bangun-bangun. Mengaku atau apa? Ini panggil ini macam pandangan kita. Ada ayat masalahnya khilaf. Bila khilaf, tenang bagi kita. Bagi yang nak buat, silakan. Bagi yang tak mau buat, jangan larangkan. Kita tenanglah. Habis ada masalah, kita nak sana di sana. Al-ulama warasatul anbiya. Tapi tak, kita ada bahasa kita ni. Itulah waktu bermasalah pendapat ni jadi masalah ni. Itulah sebagai satu nasihat kepada saudara-saudara kita dalam menyampaikan ilmu. Kita kena adil. Menyatakan masalah khilafiyah. Masalah ni masalah ijtihadiyah. Supaya juga bab ta'wil ayat tafwid tu. Berarti Imam Subki rahimahullah ta'ala kata masalah tafwid serahkan makna murad kepada Allah atau takwilkan yakni paling daripada makna zuhir kepada makna murad dengan dalil dia panggil masalah ijtihadiyah. Bila ijtihadiyah tak perlu kita membincangkan, hanya menyatakan begitu. Cukup. Itu dia. Adalah sebagai terakhir dan merakumi semua masalah furu'iyah tak sunyi bahkan banyak hak khilaf. Dalam satu-satu bab dia sebut 2 3 4 hak ijma', lepas 3 khilaf. Khilaf saja. Itu dia dah. Begitulah. Rasanya masa kita pun guna tu sampai jam kalau kita bertani tu masih awal lagi lah. Sini panggil awal lagi. Masih awal lagi sampai jam 9. Tapi kalau sini jam 10 dah bunyi larut malam lah tu. Jadi rasanya dengan sekadar ini kita gunakan masa dengan lama-lama sekali kata orang petani kalau untuk tiap-tiap minggu tak boleh macam ni. Kena jalapan sudah. Tapi ingat lama sekali tu bolehkan. Tapi kalau setiap minggu tak boleh macam ni maka dengan sekadar itu saja diizin Allah Subhanahu wa taala semoga-moga menghabiskan masa kita
dalam berisytira dengan ilmu, secara mendengar, secara belajar, secara menyampai. Semoga-moga dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat ikhlas dan bersih hati kita untuk kita nak mengetahui, untuk kita mengenalkan hak yang sebenar. Itulah kita ulangi sekali lagi, hak yang sebenar itu kalau hak khilaf kena menyatakan khilaf. Hak ijma' menyatakan ijma'. Hak yang ittifaq menyatakan ittifaq supaya masyarakat awam kita ini tenang hatinya. Sebab ikhtilaf itu adalah rahmat. Tengok nak contoh sebagai terakhir. Kita semaya Isya. Sudah semaya Isya, ada semaya rawatib. Ada tak rawatib dah. Sebab kita tahunya sunnah. Manakala lepas pada rawatib tu ada lagi witir. Ada yang buat witir, ada yang tak buat witir. Cuba ijma' kata wajib. Haram lah tak buat witir. Tapi kita lepas pada tu banyak buat ada witir. Tak. Kerana kita tahu kata sunnah. Adakah ijma' kata sunnah? Tak. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi wajib. Berdasar orang atas buat tak buat witir. Kalau tinggal terus, siapa? Jadi tak boleh jadi saksi. Atau mazhab Hanafi. Tak rahmat. Cuba wajib belaka. Sudah Maisya tak selesai lagi, kena witir dulu. Suka-suka serkaat. Kalau tidak, 3. Ni apa yang Orang Petani kata. Mujurlah khilaf Orang Petani kata. Sini kata apa? Sini kata apa ni? Mujurlah ada khilaf. Nasib baik. Tak ada khilaf ulama, nasib baik. Dah tu cuba pakai kata wajib semua. Siap. Semaya Isya dah tak selesai lagi. Duha pula ada kata wajib semua. Siap. Tiap-tiap pagi kena buat duha. Ini kata ikhtilaf ni rahmat. Lepas tu kita dah bergaduh tu kita lah. Masalah tak ada kena bergaduh. Itulah. Selesai. Maka dengan sekadar itu cukuplah dulu untuk kali ini. Dan semoga-moga dengan izin Allah untuk kali lain, moga dipanjangkan umur oleh Allah di dalam berkesihatan, sihat wal afiyah. Dengan itu kita akan jumpa lagi di lain kali insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kali ini sekadar itulah saja dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.